Okey, kelas kita berjumpa lagi untuk part 2 bahagian modul 1.42. Okey. Video sebelum ini cikgu terangkan saiz perniagaan. So, kali ini cikgu terangkan pula sektor perniagaan. Sebelum ini saiz perniagaan ada 3. Kali ini sektor perniagaan pun ada 3. Okey, mari kita tengok. Sektor yang pertama ialah sektor utama ataupun primer. Apa maksud dia? Aktiviti yang membawa keluar sumber semula jadi. Maksudnya sumber semula jadi adalah daripada daratan dan lautan. Sama ada dia melibatkan pengeluaran bahan mentah dan secara besar-besaran. Antaranya ialah 4 sektor utama, iaitu pelombongan, pertanian, pembalakan dan perikanan. So, 3 ni ia dari daratan dan 1 daripada lautan. Dia maksudnya ialah bahan mentah alam semula jadi. Dia tak proses pun lagi. Kita ambil terus daripada sumber-sumber yang ada di muka bumi ini maksudnya ya. So, yang pertama ialah dari segi pelombongan. So, apa contoh dia? Petroleum, gas asli, emas, mineral dan macam-macam lagi lah. Dari segi pertanian pula, cucuk tanam lah. Contohnya kelapa sawit, getah, buah-buahan atau apa saja yang kita tanam. Daripada yang ketiga ialah pembalakan. Pembalakan ni kayu balak lah ataupun pokok. Contohnya kayu merbau, cengan, meranti, jenis-jenis kayu. Dan akhir sekali ialah perikanan. Maksudnya daripada sumber lautan. Contohnya dari lautan tak semestinya laut. Maksudnya dari pantai ke atau sungai ke, air tawar, sungai dan lautan. So sektor utama, bear in mind, maksudnya ialah bahan mentah semula jadi. Ada 4 sahaja. Ini contoh dia. Contoh dia. Ini pembalakan. Ini apa? Ini petroleum kan? Pelombongan. Ini perikanan. Perikanan, pertanian dan pertanian. Yang kedua ialah sektor kedua ataupun sekunder. Maksud dia sama je. Kedua dengan sekunder tu sama. Masih juga ada 4. Tapi dia adalah proses yang tahap kedua. Step kedua, yang langkah kedua. Daripada bahan mentah, iaitu sektor utama tadi, kita tukarkan menjadi barang separuh siap ataupun barang siap. Maksudnya, daripada sektor utama tadi, bahan-bahan mentah yang kita dapat daripada sektor utama tadi, kita tukarkan barang tersebut, kita proses bahan mentah tersebut kepada barang separuh siap dan barang siap. So maksudnya ada 4 lah, iaitu pembuatan dan penghilangan. Contohnya ialah kalau kita daripada sektor utama tadi, kita ada pembalakan. So pembalakan kita ada jenis-jenis kayu. Contohnya kayu jati. So kita dapat daripada kayu jati tu, daripada sektor utama tadi, kayu jati, kita tukar menjadi barang separuh siap. Maksudnya kayu untuk buat perabot
ataupun dia terus menjadi barang siap, iaitu yang kayu tadi, dia terus proses menjadi kerusi, sofa, okey, almari, perabot dan sebagainya. Itu ialah barang siap. Maksudnya pembuatan dan pengilangan. Okey. Kejuruteraan. Ini banyak daripada segi pelombongan lah. Petroleum. Daripada petroleum, kita perlukan seorang jurutera kan? Untuk memproses bahan-bahan daripada petroleum menjadi petrol ke apa ke, menjadi minyak. Contohnya minyak sawit menjadi proses untuk minyak masak. Itu dari segi kejuruteraan. Dan seterusnya pembekalan telaga, iaitu contohnya sumber daripada sumber utama, iaitu cahaya matahari ke kan. Kita tukar menjadi sumber elektrik, okey, ataupun sumber tenaga dan solar, okey, kita tukar menjadi barang yang kita boleh guna. Guna terus. Dan seterusnya ialah pembinaan. Pembinaan ni macam buat rumah, okey, ataupun construction lah, buat rumah ke, buat kilang ke, ataupun yang seangkatan dengannya lah. Okey. So barang yang sudah siap. Barang yang kita boleh terus guna. Okey, dan dia mempunyai nilai. Kalau yang sektor utama tadi, dia masih belum bernilai lagi. Sebab dia masih lagi bahan mentah. So kalau sektor kedua, dia sudah menjadi satu nilai kepada kita. Nilai tu maksudnya sesuatu yang boleh kita guna. Guna terus. Contohnya kita sudah buat perabot. So perabot tu kita boleh guna. So ia ada menjadikan sesuatu yang bernilai bagi kita. Okay. So itu ialah sektor kedua. Ini contoh yang cikgu bagi tadilah. Pembuatan bahan mentah. Lepas tu kejuruteraan, aktiviti jentera, mesin peralatan. Okey, pembekalan tenaga, tenaga elektrik, petroleum, air. Dan seterusnya pembinaan, memasang, membina dan mengubah suai lah, construction. Okey. Okey. Dan akhir sekali ialah sektor ketiga, tertia. Okey. Tertia ni melibatkan aktiviti perkhidmatan sahaja. Ingat ya, sektor utama, sektor kedua iaitu sektor primer, sektor sekunder itu ialah barang. Okey? Barang. Tapi sektor ketiga perkhidmatan. Okey, ingat ya, sektor utama, sektor kedua ialah aktiviti barang. Barang siap ke, barang separuh siap ke dan bahan mentah. Barang maksudnya sesuatu fizikal yang kita boleh sentuh, tengok dan lihat. Dan juga sektor ketiga ni bukan barang. Dia melibatkan aktiviti perkhidmatan. Perkhidmatan dari pengeluar terus kepada pengguna. Contohnya cikgu sendiri. Cikgu ialah aktiviti perkhidmatan. Cikgu tak bagi barang kepada anak murid saya. Betul tak? Cikgu bagi apa? Perkhidmatan. Apa perkhidmatan cikgu? Mengajar. So mengajar siapa? Terus direct kepada pelajar. So itu adalah aktiviti perkhidmatan. Okay, contoh lain ialah driver bas sekolah. Okay, driver bas sekolah itu ialah perkhidmatan. Dia tak bagi awak bas. Betul tak? Mana ada setiap seorang pelajar diberi bas. Bas ialah barang. So, aktiviti perkhidmatan ialah dia membawa pelajar ke sekolah. So, itu aktiviti perkhidmatan. Khidmat dia membawa pelajar menggunakan bas dia untuk pergi ke sekolah dan balik ke rumah. Itu maksud dia aktiviti perkhidmatan. Dia terus direct kepada pengguna. Pengguna tersebut ialah pelajar. Okey, so kita ada 3 jenis perkhidmatan. Yang pertama ialah perkhidmatan awam. Lebih senang awak ingat ialah penjawat awam. Contoh lebih dekat ialah cikgu. Cikgu ialah perkhidmatan awam.
Perkhidmatan yang kedua ialah perkhidmatan swasta. Maksudnya perkhidmatan daripada yang bukan awam, contohnya tukang jahit ataupun contoh lain ialah tukang salon, tukang gunting rambut. Itu ialah perkhidmatan swasta. Dan kedua perkhidmatan ini mencari keuntungan. Perkhidmatan awam dan perkhidmatan swasta, dua-dua nak cari keuntungan. Cikgu pun nak cari keuntungan. Apa keuntungan cikgu? Keuntungan cikgu ialah gaji. Okey, so itu maksud dia ya. Perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta. Dan nombor 3 ialah perkhidmatan sukarela. Nama lagi sukarela, dia bukan mencari keuntungan. Dia hanya membuat kebajikan. Okey, so perkhidmatan yang disediakan kebanyakannya oleh badan-badan amal. So kita membuat amal jariah macam tu kan. Membuat perkhidmatan secara sukarela. So dari sini kita dah nampak ada 3 sektor. Sektor pertama, sektor utama, sektor kedua dan ketiga. So, cikgu harap semua orang boleh faham. Dan jika tak faham, macam biasa, PM cikgu. Terima kasih.